Okey, hello, assalamualaikum. Selamat menonton. Okey. So terima kasih kepada anda yang sudah menonton. Terima kasih sangat-sangat kepada yang sudah subscribe. Pada yang belum subscribe, tolong saya bagi masa untuk anda subscribe sekarang. Okey. Alright, so kita mulakan sharing kita hari ini tentang record chat. Okey, so sebelum itu kita mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Okey, alright. Saya ingatkan kepada semua trade berdasarkan risiko sendiri, money management semua kena jaga semua. Saya tidak menjanjikan 100% profit, tapi apa yang saya tahu saya just sharing saja. Okey, alright. So kita terus kita recap balik konsep ABC. ABC. Okey. Dalam keadaan buy, contoh kita ambil uptrend, so market akan buat kenaikan. Okay, market akan buat kenaikan. Okey, market akan buat kenaikan menjadi A. Okey, A. Lepas tu dia akan turun, dia akan buat pullback. Okey, dia akan buat pullback. Syarat untuk dia pullback ni dia tak lepas dulu dekat bawah ni. Kat sini ada low, so dia pullback. Dia tak lepas low ni, dan dia pun buat kenaikan. Balik. Okay. So buat kenaikan. Okay. So lepas dia buat kenaikan ni, dia nak membuat B. Tapi selagi dia naik tidak melepasi A, so B ini tidak valid. So ini tak jadi B. Ini tak jadi B. Okay. So untuk dia naik, untuk dia jadikan ini valid sebagai B, dia kena naik. Okey, dia kena naik melepasi A. Alright, dia kena naik melepasi A. So barulah yang ini valid sebagai B, dan yang melepasi ini adalah sebagai C. Okay. So ini pattern ABC, market structure. So kalau macam ni, bila dia lepas, kawasan sebenarnya zone entry kita adalah pada pullback ni. Okay. Pada pullback ini. Okay. Ini adalah zone besar dia, pullback ni. Biasanya kita akan divide kepada dua kawasan untuk entry. Satu dekat resistance ini, dan satu lagi dekat sini. Tapi zone besar dia yang warna kuning ni. Okay. So bila price datang balik, kawasan entry kita adalah dekat sini. Kalau kawasan besar dia dalam kotak kuning lah, dekat sini.
So ini adalah normal ABC okay. So kalau macam ni, dia dah naik ni, bila dia nak continue, so automatic yang C ni, bila dia dah naik, dia dah break sini, dia dah naik, dia break sini, automatic C akan jadi A, dan yang dekat sini dia akan jadi B. Okey, yang sini akan jadi C baru. Okey, so kalau dia ulang lagi macam tu, sama lah. Syarat dia B ni pun, B ni tak boleh break low dekat bawah ni. Kalau dia break, dah tak valid lah. Okay. Kalau kata okay, kita tunjuk satu contoh lagi. Kalau kata dia naik, dia buat A, so dia buat, dia pull back, dia buat C, so A, B, C. Lepas tu yang lepas tu dia buat pull back, kita entry dalam ni, so dia naik. Okay. A, B, C. Okay. Dia turun sini, kita entry, dia naik, dia break sini, ini akan jadi B, C akan jadi A. Lepas tu saya tulislah senang. Mula-mula ini A, ini B, dan ini C. So bila dia dah datang sini, dia dah pergi, dia dah entry, dia break, ini jadi C baru. Ini akan jadi, ini yang akan jadi A. C ni akan jadi A, dan ini akan jadi B. Dan kita boleh tunggu lagi untuk entry dekat dalam ni lah, kawasan kuning ni. Yang lain dalam zone B yang baru. Okey, so kalau dia turun, contoh tiba-tiba dia turun, silap. Contoh dia turun, okey, dia turun, kita pun entry buy. Okey, tiba-tiba dia break, so cut loss sahaja. Okay, cut loss sahaja. Okay, dia break B ni, kita cut loss sahaja position kita. Okay, lepas tu tak apalah, tak ada rezeki lah kat sini. Lepas tu dia pun naik balik. Hanya kita kena back out lah dekat sini. So dia buat naik balik, dan yang kat sini dia tak valid untuk dia jadi A. So dia kena buat yang baru. A, macam ni balik. Barulah bila ada C yang baru ini jadi A. So ini akan jadi B. So macam tu lah. Ini untuk normal normal. Saya nak tunjuk normal je malam ni, sebab saya tak nak buat video banyak panjang. Nanti anda faham, anda pening. So kita buat satu step ke satu step. Okay, so bila dia buat macam ni, tiba-tiba C dia turun, kita patut entry dekat sini. Kalau ikut SL kita, SL rapat bawah B lah, bawah shadow ke bawah B lah. Tapi kalau SL yang paling jauh, dekat sini lah, previous low. Okay, tapi tak apa. Kalau kat sini dia break, dia buat saja zone B ni, kita cut loss saja. Kita tak nak biar dia kena SL, kita tak apa. Maksud dia naik sini agak rugi kan, tapi tak apa. So yang ni, bila dia dah turun, dia break B, ini tak boleh jadi A. Dia tak boleh jadi macam ni. So ini akan jadi A baru. Ini akan jadi A baru.
Lepas tu dia pull back, dia kena naik break A ni, barulah ini valid sebagai B. Dan ini adalah C. Okay, so ini basic. So malam ni saya akan tunjuk penggunaan Fibonacci, penggunaan Fibonacci untuk ABC punya ini. Sebab kita akan tarik dari A, daripada A ke C. Okay, jom kita tengok Renko chart. Okay, so sekarang saya menggunakan Renko box 10. Saya menggunakan gold Renko box 10. Ini 100 pip ni sebenarnya 100 point. Untuk gold kita kena tulis 100 untuk dapatkan Renko box 10. So sekarang saya akan tunjuk penggunaan Fibonacci. Sekejap kat sini dah ada satu setup. Okay, contoh dekat sini sekarang. Dekat sini sekarang kita tengok dia ada jadi kalah. So nak buka warna apa? Warna putih lah. Okay, sekarang dia jadi A. Merah terus ketul, pull back, dan sekarang dia dah break. Dia dah break. So saya akan menunggu entry saya dekat dalam B lah. Saya akan menunggu entry saya dekat dalam B. Tapi tak apa, ini bukan left trade, saya just nak tunjuk je penggunaan Fibonacci. Fibonacci, kalau Fibonacci anda tengok dekat atas ni, dia ada ni, draw Fibonacci retracement. So anda klik saja. So anda boleh tarik lah, anda nampak lah level-level dia. Level yang kita pakai adalah default sahaja. Okay, default sahaja. So warna ni anda boleh tukar lah. Anda nak warna apa, kuning ke apa ke, terpulang ke anda. Okay, so macam ni lah kalau anda buka kuning. So dia adalah line-line dia. So saya akan tunjuk penggunaan Fibonacci. Ya, saya nak buat size. Saya nak letak saya punya entry. Okey, jom saya tunjuk. Jom kita scroll. Kita scroll balik. Okey. So bila kita buka chart, contoh daripada 6 Mei. Okay. Bila kita buka chart, kita kena cari pattern yang komplit. Pertama A, B, C. Ingat ya, untuk membalikkan C dia mesti break A, dan untuk membalikkan B ni dia tak boleh break low ni, dan dia C mesti terbentuk, barulah valid untuk B. Okey, so saya buang dulu. Okay. So sekarang kita tengok. Alright, dekat sini kita dah nampak pattern. Ini A, ini B, dan ini candle C. Okey.
candle ni dah break A. So dia dah naik biru, dia dah break, dia dah pull back, lepas tu dia buat C. So maknanya kita akan tarik Fibo. Kalau anda tengok Fibo, kalau kita tarik macam ni lah. Okay, macam ni. Yang kat atas ni line 100, yang kat bawah ni line kosong lah. Okay, so kita akan tarik. Okay, kita akan ambil, kita akan tarik dekat C ni, kita akan letak first point kita, maknanya line 100. Dan dekat bawah ni low previous ni A tu lah, maksudnya permulaan A tu kita akan letak dekat kosong, kita akan letak dekat permulaan A. Okay, so sekarang dia masuk jadi ABC. Kita akan entry dekat mana? Dekat level, atau kita boleh entry dekat level Fibo, tapi saya tak nak kita entry dekat level, saya tak nak ajar kita entry dekat level Fibo. Anda boleh je entry dekat level Fibo ni, tapi tak apa, kita nak entry pada Fibo ni kita gunakan untuk menentukan dia punya perjalanan saja, bukan untuk entry. So kita akan entry dekat mana? Dekat zone B. Okay, dekat zone B. Ini adalah candle B. So bila price ini, saya marking, ini adalah B. Okay. So sekarang bila dia mari patah balik, mari kita boleh entry dekat sini, scalping form dapat 20 pip. Okay, saya alihkan dulu ke tepi, sebab saya tahu ini kosong, ini 100, ini kosong. So saya nak tunjuk entry so bila datang dalam B kita boleh entry, So macam case kat sini, macam saya cerita, case yang dekat sini dia dah break B. So dia dah tak valid sebagai, maknanya kalau kita entry lagi sekali dekat sini, kita kena cut loss lah. Tapi kalau ikut kita punya SL kat sini, tapi besar lah kalau SL kat sini, kalau SL kat sini besar, tengok 70 pip. So kita better bila dia dah break zone B, kita cut saja. Okay, so kita tak ada rezeki kat sini. So bila kita cut kat sini, dia dah break B, automatic yang ini akan jadi. Okey, mula-mula yang ni tadi, yang ni tadi adalah A. Okey, yang dia naik ni adalah A, candle bull ni A. Lepas tu dia pun buat pullback, dia turun. Lepas tu dia break, dia break A ni. Ni adalah A, dia pull back, lepas tu dia break A ni. So maknanya ini adalah C. Bila C terbentuk, maka B ini akan valid sebagai B. So, kita tunggu dia datang dalam zone B, candle ni. Okay, candle ni. Okay, candle ni. Tapi kalau kita ikutkan zone B daripada pullback sini daripada atas ni, dia ada shadow macam ni So sebenarnya C ni tak valid. Tapi tak apa, saya tunjuk contoh yang ni macam ni je tu dulu. Yang ni cantik ni, contoh jadi dengan tak jadi ada dekat sini. So dia datang, kita boleh entry. Kalau kita entry dekat sini, scalping dapat lah.
sempatlah dapat 20 pip. Okey. Lepas tu katakanlah dia datang lagi, kita entry lagi. Kita entry lagi kat sini. Lepas tu dia close bawah. Cut saja. Cut loss saja. Tak payah tunggu sampai sini. Tak payah tunggu SL. So bila dia macam ni, dia dah break zone B ni, automatic yang ni dia akan jadi A. Okey. A. Lepas tu dia naik. So dia turun. Dia tak boleh break pun kau A ni. Dia turun, dia tak boleh break A. Lepas tu dia naik balik dekat sini. Dia break yang ni, balik kat sini. So A kita boleh tukar kepada yang ni, candle ni. So yang ni akan jadi C, dan yang merah bawah ni dia akan jadi B. So dia price datang, boleh entry lagi. Nampak tak? Price datang dalam B, dalam ni, lalu B pergi. So bila dia pergi lagi, dia dah break ni. So dia naik ni, dia akan jadi C. Yang tempat C tadi akan jadi A. Dia pull back, C dah ada, dia akan jadi B. So price datang lagi dekat sini. First entry sempat scalp 20 pip, tapi sini dia break lagi. So kita cut loss lagi. A, B pun tak jadi. Dia case sama macam kat sini. Bila dia break bawah, dia akan jadi A. Lepas tu dia cuba buat C, tak berjaya. Tak apa, abaikan. So sekarang dia break ke atas. Ini akan jadi A. Candle ni dah break, C dah ada, dan B pun dah ada. Tapi dia tak datang test, dia terus pergi sahaja. Okay. Kalau macam case macam ni, dekat sini dia special case sikit. Itu saya tunjuk asas je. So dekat sini sebenarnya dia special case. Bila dia macam ni, dia macam ni kan, dia naik, dia jadi A. Lepas tu kita nak tarik Fibo. Kita akan tarik pada C, candle C yang pertama. Contoh, okay, candle C ni, sebab dia dah break A, kita letak atas ni. So kita tarik ke bawah. Fibo ni kita guna untuk apa tau? Kita bukan guna Fibo untuk entry. Kita akan guna Fibo ni untuk tengok market kita. So sekarang bila dia jadi macam ni, macam ni, ABC kita dah marking. Sebenarnya yang ni untuk case yang ni, kita boleh buat yang ni sebagai A. Ini dia major trend A, dan yang bawah sekali ni sebagai B. Dan sini A ni dia dah break sini. So sini adalah C. Okay. So kita akan tarik balik, kita adjust balik punya Fibo. So ini adalah B, dengan dia mari B. Minimum TP adalah 161 lah. So bila dia dah sampai dekat 161, boleh TP dulu, ataupun tak nak TP, nak hold. BE kan position ni. Okay, BE kan position yang kita masuk dekat sini. Kita akan hold selagi dia tak buat pattern ABC ke bawah. Okay, sebab macam ni tengok. Lepas kita entry sini, dia naik lagi. So bila dia dah naik macam ni, automatic sini akan jadi C, sini akan jadi A, dan B kita dekat sini lah, automatic. Okay. So dia tak turun. Dia tak turun ambil kita punya B baru. Lepas tu dia naik lagi. Dia pull back, dia turun sebatang, dan dia naik lagi. So yang naik ni akan jadi C, dan yang tempat C tadi akan jadi A,
Yang masa ni pullback ni dah valid sebagai B. Ini news tak silap saya ni. So yang ni pun dia tak naik lagi, tapi kita boleh hold position kita sebab kita tak ada setup ABC menurun. Lepas tu dia naik lagi, so dia turun buat pullback. Bila dia turun buat pullback, dia tak lepas ini, sini automatik akan jadi A baru. Dan lepas tu dia naik, dia break dia break sini, dia break sini candle ni. Semasa dia break atas ni, candle pertama ni automatik jadi C, dan secara tak langsung B kita adalah valid. Pun sama case ni. Case ni dia tak datang juga kat kita punya zone B untuk kita re-entry. Entry sini kita masih hold Okey, lepas tu dia naik lagi. So dia buat pullback. Bila dia buat pullback satu, C akan jadi A. Lepas tu untuk pullback ni, bila ada candle yang break candle A ni, so ini akan jadi C, dan B ni adalah dan pullback ni valid sebagai B. So kita tengok dekat sini, dia turun ambil, dia terus pergi. Lepas tu sekarang kita dah berada dekat level, alamak dia tak nampak, kita kecilkan sikit. Okey, ni maintain tempat tadi line 100 dekat C yang pertama. Okay. Sekarang dia dah berada dekat line 261 261.8. So dekat sini pun dah boleh berhati-hati sebab ini adalah TP2. So kita dah hit TP2. Kalau kita hold tadi, kita dah hit TP2. Tapi the pullback, kita entry ni, dia naik ni, dia break lagi atas ni. Dia break lagi atas ni, C yang A, C ni akan jadi A, dan ini akan jadi C, dan sini akan jadi B. Dia turun, dia ambil lagi kita punya entry dekat sini. Dia pergi, dia bagi lagi dekat kita. Dia tertembus. Okey, dia tembus. Lepas tu dia naik ni, break lagi, automatik C ni akan jadi A, dan yang naik ni akan jadi C. Yang dekat pullback ni, dekat kita entry tadi, dia akan jadi B. So dia naik. Dia dah buat reverse macam ni. Bull can C ni, dekat C ni kita nak entry dekat sini, tapi dia tak datang Tapi yang ni ya, dia tak datang. Lepas tu dia reverse lagi, dia tak break. Dia buat pullback, dia tak break ni, dia tak datang. Dia break ke bawah macam ni. Kau tak, dia buat bull, dia buat bear, dia buat bull, dia buat bear. Okay, so macam ni dia dah break macam ni, satu candle ke bawah macam ni, exit lah entry kita, sebab dia dah sampai TP2 ni. 261.8 adalah TP2, 161 adalah TP1. So lepas tu dia pun turun, dia pun buat pullback, pak. Bila dia dah buat pullback kat sini, maka kita tahu dekat sini A sudah terbentuk. Dia turun A sudah terbentuk. Lepas tu dia buat pullback. Lepas tu dia buat bull, pullback dalam bentuk bull. Lepas tu dia buat bear, dan C ini dekat sini dia break. So automatic C terbentuk. Okay, C terbentuk. Bila C dah valid, maka B ini adalah valid. Okay, so dekat sini kita dah ada A, B, C. So kita akan tarik Fibo kita. Okay, kita pergi kat Fibo. Mula-mula klik dekat first candle C. First candle C, pergi ke A. A ni adalah WSI ni lah. Okay, so nampak dia ni, dia turun sikit je. Dia ambil tak kita punya entry? Dia tak ambil tau kita punya entry. Tak sempat, tak apa, tak ada rezeki. Dia terus turun terus. Dia terus turun terus. Dia
Lepas tu dia buat pullback, so dia buat C. Bila dia turun, masa dia turun ni dia tak ada pullback, dia turun, so maknanya kita punya C ni pindah. Lepas tu dia pun buat pullback satu, dia pullback satu, dan dia ikut arah balik, dia turun, dia break yang ni. So maknanya C kita kat sini, dan sini akan jadi A. Pullback ni akan jadi B. Tapi kita nak entry dekat sini, so dia turun, dia pun break B. So kita kena cut loss kita punya entry yang dekat B sini. So ini function Fibo. So bila price masa kita tarik Fibo ni, price dah sampai 161, 261, 423. So ini adalah kawasan-kawasan yang maknanya circle perjalanan dia tu dah complete, ataupun dia nak retrace. So bahaya dekat sini kalau kita nak terus continue. So tak apa, macam ni case ni, dia dah break. So kita cut loss sajalah. Cut loss kita tak besar pun, dalam 10 pip saja. Okay, lepas tu dia break, maknanya dia akan naik buat A. Bila dia pullback macam ni, so kita tahu ini A. Lepas tu kita nak cari B. Saya punya entry dah trigger. So ini B. So A dah complete. Bila ada satu pullback, A dah complete. So kita perlu A dan kita perlu B dan C. So dia turun terus. So kat mana C tak terjadi dekat sini. Nampak tak? C tak terjadi dekat sini. So bila C tak terjadi dekat sini, tak apa, dia pullback balik. So sini adalah dia naik bull, dia buat bear. So ini adalah valid untuk A. Tapi B kita tak valid lagi sebab tak ada candle yang break A. So dia turun, dia break A. So bila dia break A, maka dia valid sebagai C, dan dekat sini valid sebagai bull. Sebagai B. So kita bolehlah marking kita punya entry, kita punya zone entry kita dekat sini. Dan dia datang, dia bagi sempat bagi kita profit. Sebab tu saya suruh hati-hati, sebab kita dah berada di line 261. 261 ni TP2, so kita kena hati-hati. Okay, lepas tu kita pun alih sini sebagai A lah. Dan lepas tu dia reverse ni, so kita nak anggap dia B. Dia reverse, ambil entry kita, dia turun balik, tak lepas ini. So kita tak boleh anggap ini sebagai, dia tak jadi C. So bila C tak jadi, maknanya B pun tak valid. Lepas tu dia naik, dia break yang ni. Sini dia break. So bila dia break, yang ni akan jadi A, yang ni tadi akan jadi B, dan yang break ni akan jadi C. So bila dah circle ni dah sampai ni, so bila dah jadi C yang pertama, untuk buy balik, kita boleh tarik balik kita punya Fibo. 100 letak dekat C yang pertama, dan 0 letak dekat reverse low. Okay, so sekarang dia turun, dia ambil ni B ni, shadow B, dia ambil pom, dia pergi dekat 261. Walau tak nampak, taknya saya nak bagi anda nampak Fibo ni. Okay, so dia pergi. Masa dia pergi ni, okay, kali ni saya tak tunjuk re-entry. So re-entry dia, konsep dia macam itulah, ABC. So kali ni dia pergi, dekat sini 161, dia tak buat ABC sell. So kita boleh hold, pom, dia pergi dekat sini. Dekat sini, pom, dia dah break sini, dia dah jadi A. So
sebab dia dah TP 2, so kena hati-hati. Sekarang dia dah break A, so kita ambil lah, habis lah. So untuk kita tarik fibo sel ni, kita perlu cari ABC baru. So dia buat ABC. Ok, ABC A sini, B sini, C dah jadi. Ok, alright. So kita pun tarik fibo dekat C, pergi dekat sini. Ini kita lost. Ini pom-pom, kita entry dekat sini, turun macam ni, cut loss sahaja, cut loss sahaja. So dia jadi A baru, B baru, C baru. C ada, A pullback, B dek ni. Okay, kita tarik balik fibo kita. Ini pun kita kena cut loss dulu. Tapi dia datang ambil sini, tak apa, kita abaikan yang tu. Kita abaikan, kita cut loss dulu, tak apa. Dia turun, dia buat A, dia tak buat B. Dia buat A, dia tak buat C. So B ni tak valid. So sekarang dia naik, dia ni pom, sini ada C, sini ada C. So sekarang B kita dekat sini. Plus naik, dia mari dekat B. Dekat B kita dekat sini, boleh entry. Entry, pom sama lah. Kat sini entry, dia naik. Macam sini dia naik terus. So dalam perjalanan naik ni dia buat lagi. Dia bagi lagi kita A, B, C. Boleh entry lagi dekat sini. Lepas tu A, B, C. Tunggu lagi dekat sini. Datang lagi. Last kali sampailah dia bagi kita dekat yang ni, kita dapat TP1 saja. Dapat TP1 saja. Dia datang 161. Okey, kita dah TP TP1, tapi dia masih lagi buat setup ABC lagi ABC, datang kat B, entry lagi. So tiba-tiba dia buat macam kat sini tadi, dia buat ABC. Ni tak masuk entry kita, dia buat ABC baru, datang kat sini, kita cut loss ni, tutup lah. Dah cari setup ABC menurun. So sekarang, tapi dia naik lagi sekarang kat sini. Dia naik tapi tak apa, dia naik, dia buat A, dia buat B, dia buat C. So sebab kita dah tahu TP1 kita dah sampai kan, so dia ada setup sell dekat situ. So kita pun tarik C yang pertama. Ini kalau ikut C sampai sini, tapi tak apa, kita ambil yang pertama, break A. Macam tu. So macam tu je. So letak dekat price paling tinggi lah. Ada shadow lah untuk ni. Okay, so sekarang dia C, dia datang balik dekat B, dia pergi. Kali ni dia datang nampak tak? A, B, C. C sini, kita buat C lagi, dia naik balik, dia ambil kat B, form the profit. So bila ni sini akan jadi A, sini akan jadi B. Bila candle ni break sini, sini akan jadi C, dan sini akan jadi B. Dia datang lagi, profit lagi kalau kita scalping. So kita pun hold lah, katakan kita hold. Kita hold, so dia akan jadi C baru sini. Sini C baru dia. Okay, sini ada C baru. So automatic ini akan jadi A. So ini akan jadi B. Dia datang balik, ambil kat sini. Pom, dia break lagi dekat sini. Ni dah sampai 161 ni, dah goyang ni. Tapi kalau kita tengok dekat sini, dia tak ada bagi setup ABC buy. Tengok sini dia cuba buat A, tapi dia tak berjaya buat B. Sebab dia tak berjaya buat C. Itu yang dia turun lagi, dan jadi lagi ABC, dan dekat sini dia buat A, dia buat B, dia buat C. So masa tu dekat sini kita dah boleh tarik fibo. Kita dah boleh tarik fibo. Kalau untuk case macam ni A, B, C, kita boleh tarik fibo. Tarik je fibo. So entry dekat B, pergi kat 100.
Lepas tu sini dia turun, kita cut loss. Lepas tu dia buat lagi A, B, C. Dia pergi. Ini dia tak sampai 161 kita sebab dia sangkut dengan support resistance dekat sini. Tapi dia bagi kita lah A. Ini dia buat major ni, A, B, C. Entry dekat B. Kalau kita entry dekat B pun berapa kali ni kita dapat 20. Kita turun lagi 20. Lepas tu ini dia turun sini, kita entry, tiba-tiba candle ni close, cut loss je lah 10 pip. So maknanya kita dapat 2 entry buy tadi 40 pip, 20 40 pip, cut loss 10 pip. So dia habis. So baru dia naik kat sini. Ok, so sekarang dia buat sell yang baru. Ni sell baru panjang, rugi je. Dia buat A, dia buat A, tu dia pull back, so automatic jadi A lah. Pom jadi C kat sini. Candle first yang break A ni, so dia tarik. Ini pun dia tak bagi, dia pergi kita, dia terus pergi je. Tapi dekat sini sebenarnya ada setup lain untuk kita entry. So nanti saya akan share lah video tu. Okay. So sekarang kita tengok dekat sini, dia buat A, dia buat B, dia buat C. Kita tengok C, A ke C, tarik fibo C candle pertama. From entry dalam B, dah pergi. Ini TP sampai 43. Dia buat C, dia break, dia masuk dalam B je. SL masa ni 32. TP 172. Kita dapat. Apa kat sini lah TP2 pun dah 70. Okey lah, 1/2. So macam kat sini dia cuba buat A tapi dia tak berjaya buat C, so B ni tak valid. So sekarang sini jadi A balik, B, C. So entry dalam B, lagi. Lepas tu kat sini baru dia buat A, B, C. Oh sekarang masa dah panjang. So candle ni break. Ini pun sama, ini ada news ke apa, tapi dekat sini sebenarnya ada setup lain, nanti saya share. Tapi kalau yang anda tengok sini pun balik naik, dia datang ni 161, tapi tak apa, kita tak nak itu. So sekarang dia buat A baru, B baru, C baru. Dapat apa? 161. Okay. So sekarang dah 40. Sebab saya tak boleh buat video ni panjang-panjang sebab saya punya ni ada masalah sikit. Nanti tak boleh nak upload. Okay, so sekarang macam ni. Kita nampak je pattern ABC, ABC, tarik je fibo C pertama ke A. Shadow lah. Dia datang kat sini je, dia pergi 161 dapat. Ni dapat 161. Hold je selagi dia tak break ni. Selagi dia tak break B. Ni dah break B. So sini naik lagi, dia buat ABC entry. Buat ni ABC entry. Fibo ni untuk sebagai langkah kita berhati-hati, bukan untuk entry apa. Sebagai kita langkah berhati-hati supaya kita tak hold lama sangat, supaya kita tahu tempat kita nak ambil TP. Macam ni kan. Dia jadi A, B, C. Dia pergi dekat B, pom dah sampai 161. Dah 1 sampai 161 cukup lah. Kita dah secure kita punya profit sekurang-kurangnya, kita BE ke apa. Lepas tu dia buat
ada candle break, pound kat sini C ada. So maknanya B ni valid lah. Dia ambil, dia terus pergi sampai 261. Macam kat sini kan, macam kat sini tadi dia dah sampai dengan 1, ambil je lah. Sebab sini dia dah break. Sebab kat sini dia dah break B, so ambil je. Lepas tu dia turun balik, dia tak break pun dulu ni, dia pergi balik. Kat sini baru dia break. So maknanya sini valid sebagai B. So A, B, C dapat lagi. So sini dia break. So tak payah. So dia buat siap kat sini A, B, C. Nanti lagi. Lepas tu kat sini dia buat A, B, C. A, B, C. Dia dah habis lah. Walaupun sikit sini sempat dapat 161. So macam tu lah. Fibo ni bukan untuk entry, Fibo ni just untuk ukur pergerakan market dia, untuk tempat kita letak EP So ingat tu saja, tarik Fibo daripada A ke C. So jumpa pattern ABC, tarik Fibo. Okay. So itu saja perkongsian saya, sebab dah nak sampai, dah hampir 20 minit dah ni. So saya harap video ini membantu untuk memberi manfaat kepada semua. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa, kalau anda rasa video ini membantu anda, jangan lupa subscribe dan anda boleh share atau komen lah. Okay, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.